Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Tadiya wa syahadatuz zuri, dan penyaksian yang palsu, penyaksian yang bohong. Termasuk juga dalam kalangan maksiat lidah. Kata Syekh Nawawi rahimahullah, maksiat lidah yang ke-8-nya ialah wa syahadatuz zuri, dan penyaksian yang palsu. Penyaksian yang palsu, penyaksian yang pembohong. Maknanya dia menyaksikan sesuatu yang dia tidak saksikan. Dia memberikan penyaksian melalui mulut dia, dia bercakap itu ini tanpa jalan yang sebenar. Bukan atas perkara yang sebenar, tak berlaku pun begitu, dia mengaku begitu. Itu penyaksian palsu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah ia oleh fa'il Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, ya Allah. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibu fi'il amar, maka hendak menjauhilah ia oleh kalian. Maf'ulun bih ar-rijsa, akan najis. Minal awthani, daripada berhala-berhala, jar majrur. Wajtanibu ataf fajtanibu, dan hendak menjauhilah oleh kalian itu. Maf'ulun bih qawlaz zuri, akan perkataan yang pembohong, termasuklah penyaksian palsu. Maksiat yang ke-9 yang lidah ni ialah wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa. Wal khulfu, dan mengingkari ia bi dhammil kha'i ay hala kaunil khulfu, hal keadaan perkataan khulfu itu maqru'an, dibacakan dia bi dhammil kha'i, dengan didhammahkan akan kha, bacanya khulfu, bukan khalfu, bukan khilfu. Mengingkari fil wa'di, pada janji. Bila idza wa'adahu, apabila berjanji ia seorang, hu akan ia, akan al-wa'da, yakni melaksanakan. Apabila seseorang menjanjikan sesuatu janji, maka dia mengingkarinya. Wahwa, dan bermula, hal keadaan bermula dia seorang tu, yudmirul khulfa, menyembunyikan ia seorang, maf'ulun bi al-khulfa, akan pengingkaran itu.
Kerana dia berjanji sesuatu dalam keadaan dalam hati dia memang nak ingkar janji itu. Jadi dia berjanji bukan dengan bukan muafakat dengan hati. Zahir mulut berjanji nak buat gini gitu. Tapi dalam hati dia tu nak bercanggah terhadap janji tersebut, nak mengingkari terhadap janji tersebut. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah ia fa'il oleh Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Surah Al-Ma'idah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman oleh mereka itu, awfu bil'uqud, hendaklah kalian memenuhi terhadap janji-janji, akad-akad, transaksi-transaksi itu. Itu fi'il amar bermakna wujub. Qila ay qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebagian ulama, hiya bermula dia uqud lah. Awfu bil uqud, uqud tu ialah khabar al-uqud, iaitu akad-akad, transaksi-transaksi sifat allati yang mana yata'aqaduhan nasu bainahum, yang saling mengadakan transaksi ataupun perjanjian akan allati itu an-nasu oleh manusia bainahum sesama mereka itu manusia. Jadi an-nas ni dia isim jamak. Bila isim jamak dia boleh dua, sama ada bainahum bainaha. Kalau bainahum, hum tu kembali kepada makna an-nas. Makna an-nas ni jamak, banyak. Kalau bainaha, kembali kepada kalimah an-nas, isim jamak yang muannas. Macam Arab lah. Qalat al-arabu, telah berkata oleh orang Arab, dipakai muannas. Al-arabu qalu, berkata mereka itu orang Arab. Kemudian dia kata, qala al-Fayyumi, telah berkatalah ia fa'il oleh Imam al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah Al-Munir. Dia kata, wal khulfu fil wa'di 'inda al-arabi kadhibun, dan bermula bercanggahnya, mengingkarinya pada janji di sisi orang Arab itu. Al-khulfu mubtada, fil wa'di jar majrur, 'inda al-arab zaraf, al-arabi mudhafu ilaih, kadhibun khabar, ialah menipu. Melanggari janji itu di sisi orang Arab tu bohong, nipu. Wa fil wa'idi, gitu. Jadi al-wa'di kena terjemah janji baik. Sebab lawan dengan janji buruk. Menyalahi, mengingkari janji baik yang telah dilaksanakan, yang telah termeterai, yang telah dijanjikan itu dengan janji yang baik. Kalau kita bercanggah dengan apa yang janjikan dengan janji baik itu, di sisi orang Arab panggil bohong. Wal wafil wa'idi atau fil wa'di, ay wal khulfu fil wa'id, dan juga menyalahi, mengingkari pada janji buruk itu. Kita janji sesuatu yang buruk, kita menyalahinya. Hak tu di sisi orang Arab karamun, murah hati. Baik lah. Kita janji kata aku akan pukulmu 10 kali. Janji tu, janji apa? Janji buruk. Tiba-tiba tak pukul apa? Tu karam. Tu mulia, murah hati. Tapi kalau janji baik sesuatu, dia ingkar, maka tu kadhibun, bohong, dusta. Tu maksiat lidah. Maksiat lidah yang ke-10-nya ialah wa matalul ghaniyyi. Belik kok jadi maksiat lidah ni. Wa matalul ghaniyyi, mungkin dari sudut transaksi, sudut mulut lah. Wa matalul ghaniyyi, dan juga menangguhkan bayar hutang oleh orang yang kaya. Matal setatwil dah, memanjangkan, menempuhkan sesuatu tempoh. Wa matalul ghaniyyi, menangguhkan bayar hutang oleh orang yang kaya. Menangguhkan bayar hutang oleh orang yang kaya. Maknanya dia mampu bayar hutang, dia tak bayar hutang. Mungkin melalui mulut lah cakap gitu, jadi maksiat mulut. Maksiat lidah. Yakni al-ghani itu apa dia? Al-qadiri ala wafa'id daini, iaitu orang yang mampu ke atas membayarkan hutangnya, melangsaikan hutangnya. Orang tu mampu bayar hutang, tapi dia tak mau bayar hutang. Ini bahaya. Dia mampu bayar hutang dah,
Sebab dia ada duit dah, dia tak mau bayar. Dia mampu bayar hutang PTPTN, dia tak mau bayar. Sama. Tu. Tu. Bayarlah walaupun sikit. Tu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Memanjangkan, menangguhkan bayar hutang oleh orang yang mampu ini khobar, ialah satu kezaliman. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa'il Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitabul Hawalati, babun fil hawalati wa hal yarji'u fil hawalah. Hadis yang ke-2331. Dan hadis Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Musaqati, babu tahrimi mutmatalil ghani wa sihhatil hawalah wa istihbabi qabuliha idza uhila ala sahabat. Hadis yang ke-4080 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Fal matlu, maka bermula al matlu, menangguhkan hutang tu khabar italatul mudafa'ati. Dia nak apa? Tafsirkan makna perkataan lah. Al-matlu mubtada, italatu mudhafu ilaih, al-mudafa'ati mudhafu ilaih lah. Italatu khabar wa huwa mudhaf, al-mudafa'ati mudhafu ilaih. Idhafat masdar pada maf'ul, iaitu menundakan, menangguhkan al-mudafa'ah. Bukan. Italah memanjangkan al-mudafa'ah. Betul lah. Memanjangkan, menundakan al-mudafa'ah. Pemberian tu lah. Dafa'a yudafi'u mudafa'ah. Pemberian hutang. Ini menangguhkan. Bahasa taswirnya bi antakuna thalatha marratin. Ai bi antakuna italatul mudafa'ah tu. Dhamir mustatihiyah isim takun kembali kepada italatul mudafa'ah. Tu ya. Ataupun mudafa'ah boleh juga. Dengan bahawasanya menundakan bayar hutang itu thalatha marratin, khabar takun, marratin mudhaf ilaih, fa akthara ay fa dhahabal adadu akthara min thalathi marratin. 3 kali ke atas. 3 kali ke atas dia buat penundaan. Maka dia dosa. Mana kalau kurang daripada 3, dia dosa juga, tapi dosa kecil. Yang disebut. Faqauluhu, maka bermula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulu mubtada'hu mudhafu ilaih, maqul qaul zulmun tu ay kabiratun mufsiqun, iaitu dosa yang besar lagi pula memfasikkan ia seseorang. Jadi makna kalau 3 kali ke atas penundaan tu, padahal mampu, kalau tak mampu lain cerita. Mampu dia tak mau bayar, 3 kali ke atas begitu, maka dosa besar lagi pula fasik, lagi pula zalim. Dosa. Amal mudafa'atu marratan, adapun penundaan pemberian tu. Penundaan memberi itu marratan, sekali saja, atau marrataini, ataupun 2 kali, jawab lagi pula khabar. Falaisat ay falaisatil mudafa'ah, maka bukanlah mudafa'ah menunda pembayaran tadi itu khabar matlan mufsiqan. Menjadi al-matlu yang memfasikkan ia seorang. Sifat matlan. Matlan khabar laisat. Wa in kanatil mudafa'ah, meskipun penundaan pemberian tadi itu khabar kanat haraman, walaupun haram minas saghairi, daripada dosa kecil, tapi tak menjadi fasik sebab syarat fasiknya mesti dosa besar sekali, atau dosa kecil berterusan, ataupun memandang rendah pada dosa kecil. Gitu. Jadi maknanya walaupun kurang daripada 3 kali, boleh jadi potensi dosa besar kalau dia memandang rendah. Jadi sebab itulah 3 kali ke atas jadi dosa besar, sebab dosa kecil itu sudah berulang. Dosa kecil sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali dosa besar. Asalnya dosa kecil saja. Tapi yang kata haram menundakan pembayaran bagi orang yang mampu ni apabila diminta bayar hutang. Lepas tu dia kata wa mahallu zalika hurmati matlil ghani tu. Bermula demikian, bermula tempat pengharaman menundakan hutang tadi. Mahallu mubtada zalika mudhafu ilaih idza ta'alu suatu masuk khabar. Aisyah betul sabit ia idza tuliba syakhsu,
apabila diminta ataupun tulibal mudafa'ah boleh juga. Mudafa'ah tu masdar tak kira lah, dia muannah muzakkar. Dafa'a yudafi'u mudafa'ah. Apabila diminta akan seseorang lah. Minta apa? Minta hutang. Barulah dia tangguh tu dosa. Padahal dia mampu. Fa in lam yutalab fala ma'siyatah ay lahu. Maka jikalau tidak dituntut dia akan seseorang yang ni tidak dituntut hutang suruh bayar tu, fala ma'siyata isim la linafil jinsi khabar mahzuf. Ay fala ma'siyata sabitun lahu. Maka tak ada maksiat, mana tak dosa. Dia tangguh pun tak ada masalah sebab tak dituntut. Sebab itulah PTPTN dia buat mari apa? Dia buat mari notification tiap-tiap bulan suruh bayar. Jadi kita pun wajib lah. Sebab dia tuntut lah tu. Dia suruh bayar. Kita tak bayar. Padahal mampu. Dosa. Bayarlah walaupun RM100. Kempen suruh bayar PTPTN ni. Tak buat macam mana nak suruh lagi. Nak dapat free PTPTN tu. Kawan tumbung. Macam mana? Dia tak nak buat. Baru tahu. Afada dhalika asy-Syarqawi, telah memberi faedah akan demikian tersebut fa'il oleh asy-Syarqawi dalam Hasyiah asy-Syarqawi ala Tahrir jilid kedua muka surat 68. Maksiat lidah yang ke-11 wasyatmu, dan memaki. Apa memaki sini? Wahwa, dan bermula dia asyatmu itu khabar wasful ghairi bima fihi naqsun wazdira'un. Mensifatkan orang lain, idhafat masdar pada maf'ul, wasfu khabar al-ghairi mudhafu ilaih, bima dengan barang takluk pada wasfu. Mensifatkan tu dengan barang fihi yang padanya barang itu bukan. Betul lah. Bima fihi dengan barang yang padanya barang itu naqsun mubtada muakhar. Fihi takluk suatu mazuk khabar muqaddam, hi tu a'ima. Fihi naqsun jumlah tusillah ma mausuliyah. Wazdira'un, dan juga meremehkan. Jadi dia mensifatkan seseorang dengan sesuatu yang kurang dan meremehkan. Itu dia panggil memaki, syatmu. Tu. Maksiat lisan yang ke-12 wasabbu, mencaci. Caci sini lebih pada sahabat lah. Lebih kepada bukan. Mencaci sini lebih kepada mencaci orang tua. Dua orang tua, ibu bapa. Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba walidayhi. Terlaknatlah orang yang mencela, yang mencaci ia man maf'ulun bih walidayhi, walidayman, akan dua orang ibu bapaknya man. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad, hadis yang ke-872 daripada Musnad Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada satu riwayat yang lain, min akbaril kabairi ay yasubbar rajulu walidayhi, sebahagian daripada sebesar-besar dosa-dosa besar. Min ta'aluk syatu mazuk khabar muqaddam ay yasubba ta'wil masdar mubtada muakhar ay sabbur rajuli, bahawa mencaci ia oleh fa'il ar-rajulu, oleh seorang laki-laki, maf'ulun bih walidayhi, waliday rajul, oleh akan dua orang mak paknya. Tu besar, dosa besar. Maka sahabat pun pelik lah, kau mana pula siapa yang sanggup caci mak pak sendiri ni? Maka qalu, berkata oleh mereka itu sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulah munada wa huwa mudhaf, Allahi mudhafu ilaih. Kaifa yasubbur rajulu walidayhi, bagaimana mencaci oleh fa'il seorang laki-laki akan dua orang ibu bapanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu abar rajuli, mencaci ia seorang rajul tadi akan bapa seorang rajul lain. Maka fayasubbul akharu abahu abar rajul,
maka mencacilah ia fa'il oleh orang lain akan bapa seseorang tu. Dia caci orang, orang caci dia balik. Dia caci bapa orang, orang tu caci bapa dia balik. Itulah maksud dia mencaci bapa sendiri. Sebab dia yang punca menimbulkan orang lain caci pak dia. Saya ingat dulu kecil-kecil. Waktu sekolah panggil nama pak. Kepeli bagi nama pak tu. Kita pun kata apa? Semua pakai kata. Peli pak aku, peli pak hang sendiri. Peli pak hang sendiri tu. Peli pak lalu sebut-sebut pak aku. Peli pak sendiri, padahal nak peli pak sendiri tu kita kena sebut juga. Barulah dia dikira sabbur rajul walidayhi, dengan cara dia sabbur rajul abar rajuli. Dia mencaci orang lain, apa? Orang lain yang kita caci tu pula caci pak kita. Barulah dia panggil as-sabbu al-walidayhi. Hakaul Ghazali telah menghikayat akan hadzal hadis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kelima surat 442. Far'un ay hadza far'un, bermula ini satu furu'. Qala Syekhul Islami, telah berkata oleh Syekhul Islam, fa'il al-Islami mudhaf ilaih, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia kata, idza sabba syakhsun syakhsan akhara, apabila mencaci ia oleh fa'il seseorang, maf'ulun bih akan seseorang sifat yang lain, falil akhari, maka harus bagi yang lain yang dicaci tadi, ayyasubbahu, bahawa mencaci ia akhar, akan syakhsan tu. Boleh. Tapi biqadri ma sabbahu fil adadi, dengan qadar barang yang mencaci ia syakhsun, akan syakhsan akhara fil adadi, pada sudut bilangan jar majrur. Maknanya kalau dia caci sekali, kita boleh caci sekali, tak boleh lebih. Dia maki kita 2 kali, kita boleh maki dia 2 kali, jadi lebih. Tu boleh. Harus nisbah tak ada dosa lah. Yang terbaiknya sabar. Tu ya. Tu. Wala yajuzu sabbu abihi wala ummihi, dan tidak haruslah fa'il mencaci akan bapaknya seorang dan ibunya seorang. Sabbu fa'il, abihi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Wala ummihi ay wala yajuzu sabbu ummihi. Itu. Bapak sendiri tak boleh lah. Wa innama yasubbuhu bima laysa kadhiban wala qadhafan. Nyosanya yang boleh maki balik tu. Jadi sekarang ni kata gini, kalau seseorang maki kita boleh maki balik. Maki balik qadar bilangan yang dia maki. Kalau sekali, 2 kali. Tapi kalau pak itu yang maki kita tak boleh maki balik. Mak kita yang maki kita tak boleh maki balik. Tu dia kata wala yajuzu sabbu abihi wal ummihi. Ini sekarang nak bahas berkaitan dengan balas balik maki. Boleh tak? Jawapannya boleh kalau selain mak pak. Tu. Kalau mak pak tak boleh. Jadi terima lah. Macam mana? Lepas tu kau nak maki balik tu, maki dengan apa? Maka dia kata wa innama yasubbuhu, hanya mencaci ia seorang akan syakhsan akhar tu, bima laisa kadhiban, ai bima laisa ma kadhiban, khabar laisa, dengan barang yang bukanlah ia barang itu benda yang bohong, bukan benda yang bohong lah yang kita caci tu, wala qadhafan, bukan juga tuduh zina. Kali caci selain daripada benda yang tak betul dan juga qadhaf. Selain benda tu bukannya qadhaf tak boleh. Contoh apa bentuk cacian tu? Nahwu, dia ajar pula bentuk cacian. Nahwu contohnya ai wa mithalu sabbihi bima laysa kadhiban wala qadhafan tu. Khabar nahwu ai nahwu qaulika, umpama kata engkau ya ahmaqu, wahai orang bodoh itu. Bodoh. Ahmaqu tu nakirah maksudah. Ya zalimu, wahai orang zalim. Sebab apa kita kata boleh maki dengan dua ni?
Iz ta'liliyah. Kerana la yakadu ahadun yanfakku an dhalika. La yakadu, yakadu hampir. La yakadu tidak hampir. Mana? Sokmo-sokmo lah. La yakadu ahadun tidak sama hampir tidak sama sekali lah seseorang itu yang fakku. Kita baru belajar mutamimah kada dia panggil af'al muqarabah. Hampir-hampir. Hampir-hampir lah tak ada seorang pun yang fakku, yang terpisah ia ahadun an dzalika ahmaq wa zalim. Tu. Tak ada seorang pula yang hampir terlepas kata dia ni bodoh, dia ni zalim. Fi ba'dil awqati, pada sebahagian waktu-waktu. Fi ba'di jar majrur al awqati mudhaf ilaih. Ini disebut dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajul Tullab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Boleh. Sebab apa boleh ahmaqu dengan zalim? Dia terang lagi, fa inna ma'na al-humqi, maka sesungguhnya makna al-humqi itu bodoh je lah. Makna isim inna al-humqi mudhaf ilaih khabar wad'u syai'i, meletakkan akan sesuatu, idhafat masdar pada maf'ul, fi ghairi, pada selain mawdi'ihi, mawdi'i syai'i, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, tempat sesuatu. Itu bodoh. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat tu bodoh. Banyak tak berlaku itu? Banyak berlaku itu. Berlaku bila? Sebahagian waktu. Bukan sokmo-sokmo. Jadi boleh kita maki tu. Sebab apa? Sebab tu bukan benda bohong. Dan bukan benda yang membabitkan qadhaf. Tu. Wa ma'na zulmi, dan bermula makna zalim pula dah fi'lu manhiyan anhu, melaksanakan perbuatan yang ditegah daripadanya, daripada seorang. Fi'lu khabar manhiyan mudhaf ilaih anhu jar majrur. Makna mubtada zulmi khabar. Khabar pula mudhaf ilaih. Jadi melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah Taala. Ada orang buat manusia tak terlepas. Maka boleh kita panggil dia zalim. Zalim diri sendiri. Fahuwa, maka bermula dia seseorang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang itu khabar zalimun li nafsihi, li nafsi syakhsi, ialah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka boleh kita kata dia ni orang zalim. Wal la'nu, jadi maknanya kalau kita balas balik maki tu pun ada peraturan juga. Tak boleh sebarang kita maki. Kena maki benda betul. Benda betul ada pada dia. Tu. Wal la'nu, maksiat lidah 13, iaitu la'nu, al-la'nu, laknat. Laknat tu imma li hayawanin, sama ada pada binatang, kucing ni. Au jamadin, benda yang bukan hidup. Jamadin lawan bagi zul hayah, lawan bagi hayawan. Iaitu benda yang tak hidup lah. Nak tahu hidup tak hidup ni, bezanya bergerak gedok. Bergerak ikhtiari. Pokok tak boleh bergerak. Bergerak dia ikhtirari, bukan ikhtiari. Maka dia jamadun. Batu. Kemudian kata dia, au insanin, ataupun insan. Insan tu manusia. Laknat pada manusia, binatang dan juga jamadat. Wa kullu zalika la'ni, bermula setiap demikian itu, demikian laknat tu, kullu mubtada zalika mudhaf ilaih khabar mazmumun, diceluk akan dia ai syar'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bila'anin, bermula orang yang beriman itu khabar, bukanlah ia orang yang beriman, bila'anin bawa zaidah, la'anin khabar laisa, bukanlah orang yang banyak melaknat orang. Tu. Saya orang mukmin ni bukan laknat orang. Laknat sungguh lah. Laknat Allah ke atasmu. Itu. Saya ada pengecualian lah, laknat kepada siapa yang boleh tu. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadis dalam kitabul birri wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fil la'ni wa ta'ni. Hadis yang ke-2151 daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, hadis Imam Tirmizi kata hadis ini hasan gharib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bil'an,
La tala'anu bila'natillahi wala bighadabihi wala bijahannama. La tala'anu, jangan melaknatlah ia oleh kalian. La'ana fa'ala yufa'ilu mufa'alah, saling melaknat. Maka janganlah saling melaknat oleh kalian. Jadi majzum tu. Majzum bihadfin nun. Jadi la bermakna nahi. Bukan nafi. Bila'natillahi, dengan laknat Allah. Maksudnya apa dia jangan melaknat dengan laknat Allah? Kita kata semoga Allah melaknat engkau. Begitu. Tu laknat dengan Allah. Kita melaknat seseorang dengan laknat Allah. Semoga Allah Ta'ala melaknat engkau. La'anallahu alaih. Tu maafak orang. Wala bighadabihi, dan bukan juga wala tala'anu bighadabillahi, dan tidak saling melaknat dengan murka Allah Ta'ala. Apa dia melaknat dengan murka Allah Ta'ala? Mudah-mudahan Allah Ta'ala murka ke atasmu. Itu laknat dengan murka Tuhan. Kita doakan ataupun kita laknat orang melalui murka Tuhan. Wala bi jahannama, dan bukan juga saling melaknat dengan neraka jahannam. Macam mana? Mudah-mudahan mu masuk neraka lah. Itu laknat dengan neraka. Tiga-tiga ni haram. Mudah-mudahan mu dapat laknat Tuhan, haram. Mudah-mudahan mu dapat kemurkaan Tuhan, haram. Mudah-mudahan mu masuk neraka, haram. Itu semua laknat neraka. Wa qala Anasun, dan telah berkata oleh fa'il Anas, kana rajulun yasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin. Adalah seseorang lelaki, tak bagi tahulah sebab benda ni benda mengaibkan. Jadi majhulkan nama. Tidak sampai kiamat orang sebut nama dia. Rajulun sim kana, yasiru khabar kana. Seorang laki-laki sahabat ni berjalan, ya rajul, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ba'irin, atas seekor unta. Nak berjalan musafir dengan Rasulullah. Fala'ana ba'ira ar-rajul. Maka melaknat ia seorang laki-laki tadi akan unta laki-laki. Dia laknat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullahi, wahai hamba Allah. Ya abda, isim munada Allahi mudhafu ilaih, la tasiru ma'ana. Janganlah. Bukan. La tasir. Jadi kalau dia tu tambah ya tu makna nafi. Dia buang ya jadi tasir. Itu makna la tu la nahi. Jangan. Bahasanya la tasir iltiqa' sakirain. Iltiqa' sakirain, buang haraf elak jadi la tasir. Lepas la tasir, asal itu jadi la tasir ma'ana. Janganlah berjalan oleh engkau bersama kami. Jangan mu ikut sertalah musafir dengan kami. Ala ba'irin mal'unin, ke atas seekor unta yang dilaknatkan akan dia, akan seorang. Kemudian dia kata ni hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, hadis yang ke-4224 daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala dzalika, dan telah bersabdalah ia oleh demikian itu, telah bersabdalah ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika, akan demikian itu maf'ul qala, ingkaran maf'ul ajli, kerana mengingkari alaihi ala rajul, ay min haitsul la'nah, dari sudut laknat tu. Jadi mana laknat tak boleh lah. Ke atas menatang pun tak boleh juga. Kemudian dia katanya, dia kata, wal la'nu, dan bermula laknat tu, khabar, ibaratun, ialah satu ungkapan. Anit tardi, daripada mengusir, wal ib'adi, dan menjauhkan, minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Laknat. Wadzalika, dan bermula demikian itu, demikian la'nu itu khabar ghairu jaizin, khabar jaizin mudhafu ilaih, tidak harus ia, yakni haram. La yajuzu bimakna yahrum illa ala man ittasafa bisifatin tub'iduhu minallahi azza wa jalla. Boleh illa bimakna yajuz.
Melainkan mana boleh? Ala man. Ay yajuzul la'nu ala man ittasafah. Ke atas orang yang bersifat ia man tu. Bisifatin dengan satu sifat khobar. Khobar pula. Sifat bagi sifatin. Tu ba'iduhu yang menjauhkan ia sifat itu. Hu akan ia akan man ittasafah tadi. Minallahi azza wa jalla. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Wahwa dan bermula dia sifat yang menjauhkan ia akan seseorang tu daripada Allah Ta'ala tu ialah al-kufru wa zulmu. Kufur dan juga zalim. Ini boleh bi'ayakula taswi dengan sekira-kira bahawa berkata ia seorang la'natullahi ala zalimin. Boleh? Tu pun secara umum tu bukan individu. Tak ada individu. La'natullahi ala zalimin. Bermula laknat Allah itu sabit ia ala zalimina, ke atas orang-orang yang zalim. Atafu ala al-kafirina, dan ke atas orang-orang kafir. Dua ni tak apa, sebab dua ni sifat yang menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Jadi laknat pada orang zalim, pada orang kafir secara umum boleh. Afada dhalika, telah beri faedah akan demikian itu, demikian al-madhkur fa'il oleh Ar-Ramliyu, oleh Imam Ramli. Cumanya kata musannif, kata mutahqiq itu ni lam aqif alaihi, aku tak jumpa perkataan tu. Baca tak jumpa. Kat mana Imam Ramli sebut tak jumpa. Tu Yang ke-14, lisan yang ke-14, maksiat yang ke-14. Wal istihza'u, dan juga istihza'. Apa istihza'? Ai-sukhriyatu. Ni. Wal istihza'u mengejek, ai-sukhriyah mengolok-olok. Samalah. Mengolok-olok, mengejek tu bil muslimi, pada orang yang beragama Islam. Wa hadza, dan bermula ini hadzal istihza'u, bermula ini ejek olok-olok tu khabar muharramun, diharamkan akan dia akan hadza. Mahma kana mu'zian, ketika mana adalah ia al-istihza' olok-olok tadi mu'zian, menyakitinya. Khabarkan. Kalau menyakiti dia baru haram. Mana kalau tak menyakiti tak haram lah. Kalau tak menyakiti mana dia redha. Bila dia redha dia hanya nak melawak saja, tak apa. Sebab tu nak melawak pun kena ada hak dia. Melawak tu melampau sangat sampai menyakiti dia tu, tu haram. Tapi kalau dia tak kata apa, dia tak rasa sakit apa, tu kira melawak. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah mengolok-olok oleh satu kaum, min qaumin, daripada satu kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, mudah-mudahan boleh jadi bahawa mereka itu yang kamu olok-olok tu lebih baik daripada kalian, lebih baik daripada mereka. Boleh jadi bahawasanya kalian itu yakunu mereka itu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan juga wala yaskhar nisa'un. Tu asal. Wala taskhar nisa'un. Kalau nak ubah, wala taskhar nisa'un, dan janganlah mengolok-olok oleh para wanita min nisa'in, daripada wanita-wanita. Asa, mudah-mudahan ayyakunna khairan minhunna, bahawa mereka itu lebih baik daripada mereka. Boleh jadi hak kita olok-olok tu baik daripada kita lagi. Jadi jangan olok-olok. Olok-olok mana ni? Kana mu'ziyan, yang menyakiti orang tu. Wa qala Ibnu Abbas, dan telah berkata oleh Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ya wailatana, wahai celaka kami, ma li hadzal kitabi, apa kitab ni, la yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan ia hadzal kitab akan benda kecil, wala kabiratan, dan tidak meninggalkan benda besar, illa ahsaha,
melainkan menghinggakan ia kita akan dia akan al-madhkur minas saghirah wal kabir. Catat belaka. Anna saghirata, ni. Bahwasanya saghirah itu, saghirah ialah khabar at-tabassumu, khabar anna. Ni tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas. At-tabassumu iaitu senyum bil istihza'i bil mu'mini, dengan memperolok-olokkan pada orang yang beriman. Senyum je. Senyum tu dengan tujuan memperolok orang beriman. Dosa kecil. Wal kabiratu al-qahqahatu bidzalika istihza' bil mu'min. Kalau yang dosa besar tu, bermula dosa besar itu khabar al-qahqahatu, gelak ketawa dengan mengolok-olokkan pada orang mukmin tu. Kalau gelak dosa besar, kalau senyum dosa kecil. Tu. Dua-dua tu tujuan sama, memperolok belaka, tapi dosanya beza. Wa hadha isyaratun ila anna ad-dhahka 'ala an-nasi min jumlati adh-dhunubi wal kaba'iri. Dan bermula ini hadha al-madhkur min Ibn Abbas ini isyaratun khabar. Isyarat ila anna ad-dhahka, kepada bahwasanya ketawa itu isim anna, 'ala an-nasi, ke atas manusia, min ta'alluq satu mahzuf khabar anna, ai sabitun. Sabit ia min jumlati adh-dhunubi wal kaba'iri, daripada himpunan dosa-dosa ataf dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang panggil dosa-dosa tu umum, kabair itu dosa kecil, dosa besar khusus. Dia panggil min atfil khas 'ala al-'am. Tu. Atau khas ke atas 'am. Mana 'am? 'amnya dzunub. Kabair itu khas. Jadi gelak apa ni? Gelak dengan tujuan memperolok-olokkan, bukan semata-mata gelak tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Allah. Tu rupa tadi tu yang tafsir Ibnu Abbas tu riwayat oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samtu wa Adabul Lisani, jilid yang ketiga, muka surat 568. Kata Nabi SAW, man ayyara, barang siapa yang mencela ia barang siapa, maf'ulun bih akhahu akhaman, akan saudaranya nyaman itu bidambin, dengan satu dosa jar majrur. Satu dosa sifat yang qad taba minhu, yang sudah pun bertaubat ia akhahu tu, minhu daripadanya nya dzambi. Dia dah taubat dah, dia pergi celah juga dengan dosa yang dia telah taubat. Maka lam yamut, jawabnya tidak akan mati sama sekali ia man itu, hatta ya'malahu, mansub bi an mudmarah, ai hatta ay ya'malahu, sehingga melaksanakan ia man hu, akan dia akan dzambin qad taba minhu. Dia dah taubat dah, dosa yang dia buat tu, kawan ni pencela dia, dibuat olok-olok dengan dosa yang dia telah taubat tadi. Maka kata Nabi SAW, orang yang mencela tadi, orang yang memperolok-olokkan tadi tidak akan mati melainkan dia buat dosa tu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, Kitabu Sifatil Qiyamati wal Raqaiqi wal Wara'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-2693, daripada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an. Kata Imam Tirmizi, hadza hadithun gharibun wa laysa isnaduhu bimuttasilin. Ini hadis yang gharib dan tidak adalah sanadnya itu yang bersambung. Wa kullu hadha yarji'u ila istihqaril ghairi. Dan bermula setiap ini, setiap yang tersebut je lah ya. Al-istihza' bil mu'min tu. Sama ada bil qahqahah, bil tabassum dan sebagainya tadi. Yarji'u khabar. Kembali ia kullu hadha ila istihqaril ghairi, kepada memandang lekeh orang lain. Idhafat masdar pada maf'ul. Istahqara yastahqiru istihqaran. Wadhahku alaihi, wadhahki atah. Kejap. Betul tak? Wadhahki, dan ketawa alaihi al ghair, ke atas orang lain. Wal istihanati, dan menang rendah bihi, ay bil ghair, pada orang lain. Semua itu ada tiga. Terkandungnya istihza' itu mandang rendah pada orang lain, gelak ke atas kurangan orang lain, dan juga mandang rendah, mandang lekeh orang lain. Tiga. Ini dosa lisan. Wahadha al-hurmah, bukan wahadha al-madhkur, dan bermula yang tersebut ini mubtada, innama jumlah tu khabar.
Rasanya yahrumu haram ia hadza fi haqqi man yata'adza bihi ke atas pada hak orang yang merasa sakit dengan sebab istihza tu. Yang haram tu kalau orang yang kena tu sakit hati. Fa amma man ja'ala nafsahu musakhkharatan, ataupun sini dia buh baris maskharatan. Maka adapun man ja'ala, barang siapa yang menjadikan ia barang siapa maf'ulun bih nafsahu nafsaman, akan diri seorang itu maskharatan. Benda yang diolok-olokkan, dia jadikan diri dia itu diolok-olokkan. Wa rubbama, dan kadang-kadang fariha min ayyuskhara bihi, kadang-kadang gembira ia man dari itu min ayyuskhara bihi, daripada bahawa diperolok-olokkan dengan dia dengan man tadi. Dia suka pula, bukannya berasa sakit hati, dia suka pula. Dia tak berasa sakit hati, dia berasa suka. Bila begitunya, kanatis sukhriyatu, maka adalah olok-olok itu fi haqqi man ja'ala nafsahu maskharatan tu, pada orang yang menjadikan diri dia itu tempat olok-olok tu. Min jumlatil mizahi, sebahagian daripada perhimpunan melawak saja. Kalau gitu melawak tak kira istihza. Sebab dia tak rasa sakit hati pun. Orang melawak dia cakap dengan dia itu. Cakap dengan dia gitu tak rasa sakit hati, panggil melawak. Sebab tu kena jaga. Orang Penang dia melawak kuat. Dia tak boleh bawa lawak itu kepada orang luar. Sebab apa? Sebab mungkin orang luar sakit hati. Orang melawak aku tu. Dia tak boleh buat gitu. Sebab hak lain hati tisu. Hak Penang hati gerah. Jadi tak boleh buat lawak tu pergi orang lain. Sebab boleh jadi orang lain tu sakit hati dengan lawak tu. Dia ingat melawak, punya tak melawak. Tak boleh. Sama Penang boleh lah. Hak lain hati tisu lah kau. Macam mana? Lepas tu dia kata, afada dhalika, telah berfaedah akan demikian tersebut, kulla dhalika, akan semua itu, Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang kelima muka surat 470. Maksiat lidah yang ke-15, wa kullu kalamin mu'dhin lahu ailil muslim, dan setiap kalam perkataan yang menyakitkan ia perkataan itu lahu baginya, bagi muslim. Setiap perkataan yang menyakitkan, dia harap. Kaifsya'i sirri, seperti membukakan benda yang tertutup, membuka rahsia. Itu kalam yang menyakiti orang bila kita buka rahsia orang. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatha ar-rajulul haditha thumma iltafata fahiya amanatun. Tengok. Apabila bercakaplah ia fa'il oleh seorang laki-laki akan satu percakapan, maf'ulun bih. Thumma iltafata, kemudian menoleh ia ar-rajul tu menoleh, fahiya amanatun, maka bermula dia menoleh apa ni? Menoleh kiri kanan. Dia nak cakap dengan kita ni sesuatu, sebelum cakap tu dia tengok kiri kanan dulu. Nak kata benda yang nak cakap ni benda hak penting. Benda hak dia tak mau bagi tahu orang. Nak bagi tahu kita je. Dia tengok kiri kanan dulu, tengok dekat orang, baru beritahu kita. Maka hak tu satu benda yang nak bagi tahu tu benda penting, benda hak rahsia, benda yang tak boleh orang ramai tahu. Tak boleh orang ramai tahu. Jadi kita bagi tahu pula orang. Fahiya amanatun. Hiya ni nak ra'i amanah. Hiya ni nak ra'i khabar. Sebab tu jadi hiya. Maka bermula dia mana? Iaitu huduthu rajul al-haditha, cakap seorang lelaki akan persatu percakapan tu, summa tafata tadi tu amanatul khabar, satu amanah. Tak boleh buka lah. Kena minta izin dia dulu. Hadis ni riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Kitabul Adab, babun fi naqlil hadis, bab pada menukilkan percakapan suatu. Hadis yang ke-4870, dan hadis riwayat Tirmizi, Kitabul Birri Wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa annal majalisa amanatun. Hadis yang ke-2086 daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu marfu'an, kata Abu Isa At-Tirmizi, hadza hadithun hasanun, hadis ni hadis hasan. Wa qala al-Hasan, dan telah berkatalah oleh Al-Hasan, Al-Hasan Basri lah kot, bila itlaq tu,
Inna minal khiyanati an tuhaditha bisirri akhika. An tuhaditha ta'wil masdar isim inna. Min ta'ala suatu mahzuf khabar inna muqaddam al khiyanati mudhafu ilaih. Bahawasanya sesungguhnya sebahagian daripada khianat itu ialah bahawa bercakap ia oleh engkau dengan rahsia saudara engkau. Bisirri akhika. Saudara engkau punya rahsia. Ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samtu wa Adabul Lisan. Jilid yang ketiga muka surat 593. Wa kal mizahi idza kana mufritan wa mudawaman. Tu. Dan seperti melawak senda gurau tadi tu, apabila adalah ia melawak itu mufritan, keterlaluan, wa mudawaman, berterusan. Amal mudawamatu, adapun berterusan melawak itu, fali annahu, maka sesungguhnya, maka kerana fali annahu ay fahuwa zahirun. Itu takdirnya. Jawab khabar bagi amma. Amal mudawamatu, adapun mudawamatul mizah, adapun berterusan melawak itu mubtada, fahuwa zahirun, maka iaitu jelas. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya mudawamata al-mizahi itu khabar istighalun bil la'bi, bersibuk-sibuk dengan main-main, wal hazli dan wal hazli dan membuat kelakar fihi padanya pada mizah. Berterusan sibuk-sibuk dia tu melawak main, berkelakar dan melawak dan main-main. Mana dia mudawam tu mizah, bila dia sentiasa melawak ni, maka ada padanya itu banyak main-main, sibuk dengan main-main, sibuk dengan buat kelakar. Wa ammal ifratu fihi, dan adapun orang yang keterlaluan ataupun perbuatan keterlaluan pada melawak itu, fali annahu ay fahuwa zahirun. Itu fahuwa zahirun, maka itu jelas. Li annahu, kerana bahawasanya al-ifrata tu melampau tadi itu, yurithu kathrata dhahki, mewarisi ia ifratu al-mizah itu khabar maf'ul bih kathrata, akan banyak ad-dhahki, gelak. Wa kathratu dhahki istinah, dan bermula banyak gelak itu khabar tumitu al-qalba, mematikan ia banyak gelak tadi, maf'ul bih akan hati. Wa tusqitul mahabata, dan menggugurkan ia kathratu dhahki tadi, menggugurkan al-mahabata, kewibawaan. Banyak gelak tadi, menimbulkan menghalang atau menggugurkan kewibawaan seseorang, maruah seseorang, gelak lajak orang. Nampak huduh. Ni yang kenyataan ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Ada hadis riwayat Tirmizi yang menceritakan lebih kurang tadi tu. Jadi dilarang gelak tu. Kerana gelak tu, fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Kata Nabi SAW, sesungguhnya banyak gelak itu mematikan hati. Nabi SAW kata, wala takthur ad-dhahka, jangan banyak gelak. Fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Sesungguhnya banyak gelak itu mematikan hati. Kemudian, wa amma idza kana al-mizahu mutayabatan, dan adapun adalah ia melawak tadi itu mutayabatan. Mutayabatan ni kelakar yang buat kelakar yang tak macam tadilah, yang tidak panggil apa, yang tidak berterusan dan tidak melampau. Mutayabah. Wa fihi imbisatun, dan pada mizah melawak itu imbisatun, ada kegembiraan, wa tibu qalbin, dan kenyamanan hati. Maka falam yunha anhu. Jawab bagi apa? Apabila ada dalam melawak itu tak sampai tahap terlampau, tak sampai tahap keterlaluan. Wa fihi, dan padanya pada mizah itu imbisatun, ada kegembiraan, wa tibu qalbi, dan juga kenyamanan hati, baik hati. Maka falam yunha, maka tidak sama sekali dilarang akan dia akan mizah itu, anhu, daripadanya pada seseorang. Tak dilarang. Kalau sekali-sekala saja benda tu betul-betul pula untuk menggembirakan hati orang, untuk menyamankan hati orang, tak apa. Tu. Kemudian, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kana, khabar li'anna,
Kana adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kana, yamzahu, melawak ia Nabi. Wala yaqulu Nabi illa haqqan, ay illa qawlan haqqan. Kecuali kataan yang betul. Yang melawak tu betul ya. Tu hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, Kitabul Birri Wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fil mizah. Hadis yang ke-2121 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi, dan Imam Imam Tirmizi kata hadza hadithun hasanun makna. Ini hadis yang baik maknanya. Tu. Hadis tu yang kata Nabi SAW tu tak bercakap melainkan benda betul, melawak dia tu. Kama ruya, seperti mana diriwayatkan akan dia akan ma anna umma aymana ja'at, bahwasanya Ummu Aiman itu ja'at, telah datang ia, khabar anna, telah datang ia Ummu Aiman itu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jar majrur, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata ia Ummu Aiman tu, inna zawji yad'uka, sesungguhnya suami aku itu, inna isim inna, ia mudhafu ilaih, khabar yad'uka, mengundang, mengajak ia oleh suami aku tu akan nikah Rasulullah. Qala, bermula bersabda Nabi SAW, wa man huwa, siapakah dia suami itu? Ahwal ladhi bi'ainihi bayadun, adakah orang yang pada matanya alladhi itu bayadun mubtada muakhar, bi'ainihi jar majrur, ta'alluq suatu mazuf, khabar muqaddam, silah alladhi, hi a'i alladhi. Adakah dia tu orang yang mata putih? Memang betul putih, memang mata orang putih. Melawak betul cakap gitu, melawak betul. Mata orang putih tu tak ada mata selain putih. Maka qala, telah bersabda, telah berkata Ummu Aiman, wallahi demi Tuhan, ma bi'ainihi bayadun, tidak adalah pada matanya zauji itu putih. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, bala, bahkan ya betul, inna bi'ainihi bayadan isim inna mu'akhar, sesungguhnya pada matanya zaujaki tu lah, suami engkau itu, bayadan, ada mata putih. Faqalat, maka berkata oleh Ummu Aiman, la wallahi, tak ada mana ada, demi Tuhan. Mampus aku ni. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah sabda Nabi SAW, ma min ahadin illa wa bi'ainihi bayadun. Tidak adalah daripada seseorang itu melainkan pada matanya seseorang ahad itu bayadun, ada putih. Ada orang putih putih dengan hitam. Wa arada bil bayadi, dan bermula perkara ini bermula berkehendaknya oleh Rasulullah bil bayadi, dengan putih itu, khabar al muhita bil hadaqi, benda yang mengelilingi pada al hadaqi, bulat mata, kornea ataupun kita panggil mata hitam lah, yang mengelilingi mata hitam. Putih tu. Itu ya. Wa ja'at imra'atun ukhra, dan telah datanglah oleh seorang lelaki perempuan yang lain pula, ukhra sifat imra'atin. Faqalat, maka berkata ia imra'atun ukhra itu, maqul qaul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihmilni ala ba'irin, angkutlah oleh engkau akan daku, fa'il maf'ul, ala ba'irin, ke atas unta ni. Mu tolonglah aku atas unta ni. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal nahmiluki ala banil ba'iri, bahkan mengangkutlah oleh kami akan nikah ke atas anak unta. Bukan unta, anak unta. Sudah. Betul tak? Betul lah, sebab semua unta berasal pada anak. Tu. Faqala, maka berkatalah ia imra'atun tadi, ma asna'u bihi, tidak buatlah aku dengan dia. Mana tak boleh aku buat gitu. Tak boleh aku buat gitu. Macam mana aku nak naik anak unta? Innahu la yahmiluni, sesungguhnya Ibnul Ba'ir tu, Ibnul Ba'ir, anak unta itu, khabar la yahmiluni, tidak dapat mengangkut ia Ibnul Ba'ir akan aku. Mana Ibnul Ba'ir, anak unta tu tak boleh nak bawa aku. Nak kecil Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ba'irin illa wa huwa ibnu ba'ir. Tidak adalah daripada seekor unta melainkan bermula dia unta itu ialah anak unta asal dia. Huwa mubtada, ibnu khabar, ba'irin mudhaf ilaih. Fakana yamzahu bihi, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yamzahu bihi ay bil madhkur, melawak ia Nabi dengan yang tersebut tadi.
Ini riwayat Abi Dawud dalam Kitabul Adab, Babu Maja'a fil Mizah, hadis yang ke-5000 daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an. Zakara dzalika, telah menyebut akan demikian tersebut oleh fa'il Al-Ghazali, dalam Imam Ghazali fil Ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kelima muka surat 457 dan muka surat 463 hingga 464. Maksiat lidah yang ke-16, wal kadhibu 'ala Allahi, dan menipu ke atas Allah Taala. Macam mana menipu atas Allah tu? Bi an nasaba, dengan bahawasanya ai wa dzalikal kadhibu 'ala Allahi musawwarun. Bi an nasaba, dengan sekira-kira bahawa menisbahkan ia seseorang ilaihi jar majrur kepadanya Taala, hal keadaan maha tinggi ia Allah. Nisbah maf'ulun bi, waladan akan ada, waw syarikan atau sekutu. Asal ayat bi an-nasaba waladan aw syarikan ila Allah, itu asalnya. Itu menipu atas Allah Taala, mengatakan Allah Taala ada anak, mengatakan Allah Taala ada sekutu, mengatakan Allah Taala tidak buat apa yang kita buat, kita yang mencipta perbuatan kita sendiri, atau perbuatan itu benda-benda yang dusta atas Tuhan. Jadi kalau Mu'tazilah kata, kita ni yang mencipta perbuatan kita sendiri, bukan Tuhan. Itu dusta. Dusta terhadap Allah Ta'ala. Al-kadhibu 'ala Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Surah Az-Zumar ayat 32. Maka barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendusta ia man akan atas Allah Ta'ala. Siapa yang lebih zalim berbanding dengan orang yang dustakan Allah? Orang yang dustakan Allah lebih zalim. Ai la ahadu azlamu. Tidak ada la ahada azlamu. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim. La ahada azlamu. Tidak ada seorang pun yang terlebih zalim. Bila tasydidin fi dzali, baca tu tanpa mentasydidkan pada zal. Bukan kadzaba. Kalau kadzaba mendustakan. Kadzaba ni dusta. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Surah Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat melihatlah oleh engkau akan maf'ulun bih, orang-orang yang menipu oleh mereka itu ke atas Allah. Wujuhuhum, bermula wajah-wajah mereka itu, khabar muswaddah, hitam. Qala al-Hasanu, telah berkata Al-Hasan Al-Basri, humul ladzina yaquluna, siapa orang yang wajah hitam tu? Iaitu mereka-mereka yang berkata mereka itu, in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Sesungguhnya jikalau berkehendaklah oleh kami, maka niscaya membuatlah oleh kami. Jikalau berkehendak oleh kami, lam naf'al, tidak buatlah oleh kami. Iaitu apa dia? Menisbahkan perbuatan kepada kehendak diri dia, bukan kepada Allah Ta'ala. Kepada kehendak diri orang tu, bukan kehendak tu kembali kepada Allah. Kehendak boleh terjadi yang penciptaan perbuatan kita ni, dia tak kembalikan kepada Allah, kembali pada diri dia. Kami nak buat lah. Kami nak buat lah. Kami tak mau buat, tak jadi lah. Jadi kata dia, hakahu Ibnu Hajarin, telah menghikayat akan demikian itu oleh Ibnu Hajar fi Zawajiri, dalam kitab Az-Zawajir an iqtirafil kabairi, jilid yang ke-1 muka surat 97. Wa dzalika, dan bermula demikian itu. Wa dzalika, dan bermula demikian itu, demikian mana? Wa dzalika qauluhum in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al tu. Wa dzalika qauluhum in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al, itu sabitun, sabit ia li'annahu, kerana bahawasanya qaulahum tu nasabal fi'la ataupun nusibal fi'la fi'lu, dinisbahkan akan fi'il perbuatan itu ila masyiatihi mufrad, ila masyiati al-madhkur min qaulihim in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al, pada kehendaknya seseorang. Wa fil haqiqati, dan pada hakikatnya, innama hanya sahaja zalikal fi'lu, bermula demikian perbuatan itu,
sabitun sabit ia bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak mereka. Memang kehendak mereka zahir gitu, tapi hakikat kehendak Tuhan. Bila kehendak Tuhan, maka berlaku satu perbuatan tu dengan kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Tu antara dosa terhadap Allah Ta'ala. Itu dosa. Ini sebuah percakapan ni. Etiqat sama lah. Wa ala rasulillahi, atah kepada ala Allah, dan juga mendusta ke atas Rasulullah. Ini mudah. Dusta atas Rasulullah ni, benda Nabi tak buat, dia kata buat. Benda yang Nabi tak kata, dia kata. Tu tak boleh. Nabi tak kata gitu, dia kata Nabi kata gitu. Nabi tak buat begitu, dia kata Nabi buat gitu. Qala Asy-Syarqawi, telah berkata oleh Imam Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir, jilid yang kedua, muka surat 221. Wal kadhibu alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amdan, ay amidan, hal keadaan dia sengaja, dan bermula menipu ke atas Nabi hal keadaan sengaja. Al kadhibu mubtada, alaihi jar majrur. Kabiratul khabar, ialah dosa besar. Intaha kalamu Syarqawi. Dan maksiat yang ke-18 lisan, iaitu wad'wal batilatu, berdakwaan yang batil, palsu juga. Maka dakwa tu apa dia? Dakwa ni fad'wa, maka bermula dakwa itu mubtada. Hiya dhamiru faslin, ialah ikhbarun. Hiya tu dhamiru faslin, ra'i mubtada. Dia punya hiya tu. Hiya ikhbarun, memberitahu, an thubuti haqqin, daripada sabitnya oleh hak, idhafat masdar pada fa'il, lahu baginya, bagi asy-syakhsi, bagi seseorang, au li muwakkilihi, ataupun bagi orang yang mewakilinya, ala ghairihi. Ikhbar tu ala ghairihi, ke atas orang lain, ke atas selainnya, selain asy-syakhsi atau muwakkilihi. Sekarang ni contoh dakwa ni, bila dakwa babit pada mahkamah lah. Contoh kita buat salah apa? Contoh suami isteri. Jadi suami wajib bagi nafkah pada isteri. Itu hak dia. Hak siapa? Hak isteri. Hak isteri patut dapat suami bagi sekian-sekian duit, contoh. Tapi suami bagi dah. Suami bagi dah duit tu. Nafkah bagi dah. Tiba-tiba isteri kata ke mahkamah, dia tak bagi nafkah. Sudah. Dia tak bagi nafkah. Okay, ni dakwa secara umum. Dakwa ni dia bagi definisi dakwa. Ini dakwa, definisi dia apa dia? Ikhbarun an thubuti haqqin, memberitahu berkenaan dengan sabitnya hak bagi dirinya ke atas orang lain. Aku ni sepatutnya dapat pada suami aku ni duit sekian-sekian nafkah. Tu hak dia. Tu dakwa tu. Itulah dakwa. Mensabitkan, memberitahu terhadap pensabitan hak atas diri dia kepada orang lain, ke atas orang lain. Orang lain tu siapa dia? Suami lah. Dia kata, aku ni sepatutnya dapat nafkah sekian-sekian. Tu dia panggil dakwa. Apa dia? Memberitahu berkenaan dengan sabitnya hak pada dirinya ke atas orang lain. Tiba-tiba dakwa tu batil. Apa dia? Dia tak betul. Patutnya dia dah bagi dah, suami bagi dah nafkah tu, dia kata tak bagi. Dakwa tu dakwa batil. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hak yang tidak lagi terpenuhi. Bahkan semua hak terpenuhi dah, dia kata juga tak penuh. Dia kata juga tak bagi. Tu dakwa batil. Tu. Suami bagi dah segala nafkah, dia kata suami tak bagi nafkah saya. Dakwa batil. Itu bercerai. Dosa itu. Yang kata dakwa tu indal hakimi, di sisi hakim, au muhakkamin, atau tempat yang menghukum seorang, au sayyidin, ataupun penghulu, au dhi syaukatin, atau orang yang mempunyai kuasa. Dia mengadu dulu. Itu dakwa. Wal batilatu, dan bermula batilah itu, yakni dakwa yang batil, hiya dhamiru faslin, ialah bi an yakun, ai sabitun, sabit ia, bi an la yakuna, dengan bahawasa tidak adalah ia, lahu baginya, bagi syakhsin, au li muwakkilihi, ataupun orang yang mewakili seorang itu, haqqun khabar yakun. Khabar yakun muakhar. Inda zalikal ghairi, di sisi demikian orang lain tu, dia tidak ada hak. Alla yakuna haqqun lahu, tidak ada hak pun pada diri dia ataupun pada orang yang mewakilkannya tu ke atas orang lain, tak ada. Dengan makna kalau dia tu suami isteri tu dah penuh dah penuhi dah hak isteri tadi. Jadi isteri tak ada apa-apa tuntutan hak ke atas suami tu. Jadi dituntut juga. Maka dakwa batilah. Dakwaan yang palsu.
Tu dosa. Habis. Kemudian maksiat lisan yang ke-19, wa talaqul bid'i. Tolak bid'i pun maksiat lisan juga. Sebab dia haram. Tu. Talaqul bid'i. Tu. Lagu mana talaqul bid'i? Ka ayyutalliqa, seperti bahwasanya mentolak ia suami mautu'atahu, akan orang yang diwati akan ia akan suami. Orang yang diwati nyonya suami siapa? Isteri dia lah. Suami dia wati'un, isteri dia mautu'atun. Isi maf'ul. Jadi perempuan sentiasa maf'ul, sentiasa dibuat. Dibuat apa? Disetujui. Fa'ilnya lelaki. Sebab apa? Macam tu. Sebab lelaki ada zakat. Zakat yang masuk. Kok mana-mana zakat yang masuk. Dia tak panggil farah yang masuk. Tak ada. Farah tak masuk dalam zakat. Zakat masuk dalam farah. Tu berhati elok. Boleh tak farah masuk dalam zakat? Tak boleh. Zakat masuk dalam farah. Walaupun isteri mula dulu sekalipun, isteri yang masukkan zakat suami dia kepada farahnya, dia panggil zakat masuk dalam farah juga. Dia tak ada farah masuk dalam zakat. Kalau farah masuk dalam zakat, contoh ni zakat, farah tu sumbat dalam zakat tu. Tu baru masuk dalam zakat. Berlaku tak begitu? Tak berlaku. Tu ke mana-mana pun, suami tu wati'un. Fa'il. Isteri tu maf'ulun. Mautu'un. Dan bila begitu, maknanya sentiasalah isteri tu maf'ul, dia bukannya fa'il. Jadi kita tak boleh kata isteri yang bersetubuh, tak, suami setubuh. Isteri disetubuhi. Begitu. Sebab zakat masuk dalam farah, bukan farah masuk dalam zakat. Walaupun farah, walaupun isteri itu yang memulakan setubuh tadi, dia memasukkan zakat suami dia ke dalam farah dia, tetap suami dia wati, bukannya mautuah. Walau fid duburi ay walau kana al-wat'u itu fid duburi ay sabitan fid duburi, walaupun di dubur sekalipun. Bila tu? Fi haidin, ketika haid, atau nifasin, ataupun nifas. Perempuan tu telah disetubuhi oleh suami dia. Lepas tu dia pun telah disetubuhi tu walaupun dubur sekalipun. Mana haram. Dia tak pernah setubuh kot farah, dia setubuh kot dubur. Sekali je. Haram dah. Haram setubuh kot belakang, tapi dikira sebagai perempuan tu sudah mautuah. Jadi dah lah dia setubuh dah tu kot dubur. Lepas tu dia cerai pula fi haidin au nifasi, ketika haid ataupun nifas. Pada perempuan ni telah disetubuhi, kemudian diceraikan oleh suaminya ketika haid ataupun nifas. Hukum dia haram. Okey. Berapa haram? Kerana melambatkan iddah. Tu yang elak dia. Wa ka ayyutalliqaha atahkaan, dan bahwasa dan seperti bahawa yutalliqaha, mentolak ia suami akan mautuah, isteri dia tadi, ma'a akhiri tuhrin, beserta akhir suci, min haidin au nifasin, akhir suci daripada haid ataupun nifas. Apa dia akhir suci daripada haid atau nifas? Dia nak ke nifas yang lain. Nak ke nifas, betul lah. Dia nak ke nifas yang lain, dia nak ke haid yang lain. Ya, akhir-akhir suci ni. Dia tengah suci. Dia tengah suci. Nak suci habis nak suci. Nak masuk haid lain dah. Tiba-tiba dia nak tolak. Tak boleh juga. Sebab akan memanjangkan tempoh tolak tu. Lelah dah nak haid. Dia nak tolak situ. Tu akhir suci tu. Sebab dia akan masuk ke tempoh haid. Bila tempoh haid, iddah tak jalan. Au yutalliqaha, ataupun mentolak ia suami akan isteri fi tuhrin wati'aha fihi. Pula dah. Yang tak boleh juga cerai ketika mana ni semua tolak bid'i belaka. Cerai pada ketika suci, sifat suci, wati'aha, yang mewati ia suami akan isteri fihi ai fi tuhri. Dia nak cerai isteri waktu suci, tak apalah. Tapi masalah sekarang ni, ketika suci tu dia dah setubuh dah kawan tu. Jadi kemungkinan ada mengandung. Lepas tu dia kata wahya, hal keadaan. Tu wawul hal, jumlah hal bagi sahib hal, maf'ulun bih bagi wati'aha. Wahya, dan hal keadaan bermula dia isteri itu, mimman aisabitun khabar, sabit ia sebahagian daripada orang yang tahbalu, yang berpotensi untuk hamil, yang boleh untuk mengandung. Jadi takut mengandung. Bila mengandung, tempoh iddah tu lepas beranak lah.
tu lama. Sebab apa ada potensi mengandung? Li'adami sighoril mautuah. Kerana tidak kecilnya isteri tu. Isteri tu dah dewasa, boleh mengandung dah. Wa ya'siha ay wa adami ya'siha, dan dia bukan menopause. Walam yadhhar biha hamlun, dan tidak sama sekali nyatalah oleh mengandung pada seorang perempuan tu. Tak nyata mengandung lagi. Maknanya dia ada potensi hamil, dan dia sekarang tak hamil dan telah setubuh ketika suci, tak boleh tolak dia. Banyak ni. Awati'aha, ataupun mewati ia suami ia akan isteri fi haidin, pada ketika haid, qabla dhalika tuhri, sebelum demikian suci. Dah wati ketika haid, cerai pula ketika haid, sebelum suci, maka hukum dia tolak bidai, haram. Habis itu. Tu semua tu kalau dicerai juga, maknanya suami tu buat perkara yang haram. Dia panggil maksiat lisan. Maksiat lisan lah. Kecuali beberapa benda lah yang boleh tolak ketika haid, tujuh benda. Itu dalam izalatul intibah tu. Wa min dhalika talaqil bid'i. Dan sebahagian daripada demikian tolak bid'i itu ialah mubtada muakhar. Min dhalika ta'alluq satu mazhub khabar muqaddam. Masalah lau qassama, jikalau menggilir oleh suami. Dia poligami, dia buat giliran lah, nikah dua. Dua malam bini pertama, 2 malam bini kedua. Tu Sebenarnya bermalam dengan bini ni, dia tak ikut giliran. Dia bukan ikut giliran bini pertama, bini kedua. Dia kena undi. Baca dah kan, kasful niqab kan. Dia kena undi. Undi, tengok. Yang kena bermalam dulu, bini yang ketiga. Habis ketiga. Lepas tu bini yang keempat. Lepas tu bini pertama, lepas tu bini kedua. Undian naik gitu. Maka kita pun bermalam gitu. Pergi isteri ketiga dulu, kemudian isteri pertama, kemudian isteri keempat, kemudian isteri kedua. Contoh. Tu. Jadi dia menggilir li ihda zaujataihi, bagi salah seorang daripada dua isterinya seorang. Okeylah. Summa, tiba-tiba. Kemudian mentolak ia suami al-ukhra, ay az-zaujat al-ukhra. Isteri yang lain tu qabla al-mabiti inda az-zaujatil ukhra, sebelum bermalam pada ketika mana bersama dengan isteri dia hak cerai tu. Sekarang ni dia ada dua isteri. 2 malam. 2 malam kat isteri pertama. Tak ada bermalam kepada isteri kedua, dia cerai isteri kedua. Maka hukum dia haram juga. Sebab tidak beri hak giliran bermalam pada isteri yang kedua sebelum berceraikan dia. Ni orang poligami tak tahu ni. Wajib tahu. Mencerai ikut dan. Maknanya tak boleh cerai ikut dan. Fa innahu, maka sesungguhnya suami itu ya'thamu khabar. Berdosa ia suami. Lepas tu lagu mana ada dosa? Wa yajibu alaihi ala zawji ar-raj'atu, wajib rujuk semula. Wajib rujuk atas suami. In kana talaqu raj'iyan, hak boleh rujuk tu jika adalah tolak itu khabar raj'iyan. Dia tolak satu, dia tolak dua, kena rujuk semula. Wajib rujuk. Sebab apa? Sebab nak bagi hak malam kepada isteri yang dicerai tu. Tu. Hak bermalam, hak isteri yang dicerai. Tengok punya adil je Islam. Sebab tu tidak ada kezaliman dan penindasan dalam poligami. Tu. Awit tajdidu atau pada raja'ah, ataupun wajib memperbaharui akad nikah semula. In kana ba'ina, jikalau adalah tolak itu tolak bain. Dia tolak 3. Sekarang dia ada 2 bini. Bini pertama 2 malam, bini kedua 2 malam. Bini pertama 2 malam dah, tak ada bini kedua dia nak bermalam, dia cerai. Tolak 3 terus. Maka wajib dia menikah semula dengan kawan tu. Tapi sebelum boleh menikah, kena ada proses at-tahlil. Iaitu apa dia? Isteri tu kena menikah dengan orang lain, kena setubuh dengan orang lain, kena cerai, nikah balik. Wajib. Tak tu. Wajib sebab apa tu? Sebab dia tak bagi hak bermalam 2 hari tadi. Mereka hak tu. Tapi wa min dhalika talaqil bid'i, dan sebahagian daripada talak bid'i juga, aidan juga
barang masalah lau nakaha hamilan, jikalau menikah ia seorang laki-laki, maf'ulun bi, akan seorang perempuan yang mengandung, min zinan, daripada hasil zina. Jadi orang tu, perempuan tu berzina dengan orang lain. Jadi laki dia pun ambil keputusan menikahlah dengan perempuan berzina ni. Wa wati'aha, dalam nikah dengan perempuan yang hamil berzina. Lepas tu dia mewati ia seorang ia akan hamil tadi. Dia bersetubuh dengan orang hamil tadi yang zina tu. Thumma talaqaha qabla al-wad'i. Dia menikah dengan orang perempuan yang telah hamil zina. Dia bersetubuh pula ketika tempoh nikah tu. Tak dan habis beranak lagi, dia dah cerai. Talaqaha, mencerai ia suami. Ia akan hamil min zina tu qabla al-wad'i, qabla al-wad'il hamil. Qabla al-wad'i ay qabla wad'il hamli. Sebelum beranak kehamilan tu. Maksudnya sebelum beranak-anak lah. Sebelum beranak-anak. Li'annaha, kerana bahawasanya perempuan itu, apa tak boleh sini? Apa tak boleh? Kerana la tashra'u fil iddati, tidak mula masuk ia perempuan tu dalam iddah illa ba'dal wad'i, melainkan selepas wada', selepas beranak-anak. Okey, sebab apa gini? Bukankah begini? Kita cerai dia tu, jadi bila dia beranak tu habislah iddah dia. Tak. Sebab apa? Sebab dia hamil tu kerana zina. Zina tu tidak ada penghormatan dalam syarak. Jadi bila ketika dalam tempoh dia hamil zina tu, tak ada hormat pada syarak pada dia. Tak ada iddah lagi. Iddah tak boleh kira lagi. Iddah kira tu bila? Selepas dia beranak, kira iddah. Baru kira iddah. Jadi lama tak? Lama. Dah lah, tunggu beranak. Lepas tunggu beranak, tunggu baru mula iddah pula. Tu. Dah lah beranak lama dah. Contoh dia 6 bulan lagi nak beranak. Lepas tu 6 bulan. Lepas 6 bulan, baru nak start iddah tu. Tu dia. Lama tu, lama. Tu. Maka fafihi, maka padanya. Tu. Fafihi tatwihun ay fafi tatliqiha qabla al-wa'i tu. Maka padanya, pada mentolakkan isteri sebelum wada' itu, tatwilun azimun. Tempoh yang sangat-sangat panjang. Panjang yang sangat panjang. Azimun besar. Besar apa? Panjang betul ya. Panjang betul. Tempoh yang sangat panjang alaiha, atas hamilan min zina tu. Habis. Yang katanya. Yang katanya bermula iddah orang zina itu selepas daripada beranak tu, hadzal hukmu. Bermula hukum ini illam tahid hamilan kama huwal ghalibu. Jikalau tidak berhaid ia perempuan zina tadi, hal keadaan dia hamil tu, kama huwal ghalibu, seperti mana bermula dia adamul haidi tadi, al-ghalibu, yang ghalib. Kama huwa adamul haidi tu al-ghalibu, yang ghalibnya biasanya begitulah. Bila orang mengandung ni biasanya tak keluar haid, biasanya. Tapi kalau seandainya perempuan yang mengandung zina tadi, dia haid, kiralah. Dia dah kiralah iddah dia, selesai. Faham tak? Dia cakap apa ni? Sekarang ni dia perempuan ni, dia zina. Dia mengandung. Bila mengandung, adakah iddah dia tu kira sekarang selepas suami dia berceraikan dia, dengan makna kalau saat ni dia beranak, habis iddah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia zina. Bila dia zina, dia akan kira selepas daripada beranak. Kira sudut mana? 3 kuruk tu lah. Haid. Suci. Suci, haid. Suci, haid, suci, haid. Tahu tak kira kuruk ni? Saya sesat pula kira kuruk. Kuruk kita 3 kali suci. 3 kali suci maksud apa dia? Ketika mana isteri tu suci, suami tolak. Suami tolak. Kemudian haid sekali. Suci, kemudian haid 2. Suci, kemudian haid 3. Tu 3 kali suci. Lepas tu sekarang ni, kalau anda kata orang yang mengandung zina tadi tu, isteri dia, suami dia cerai dia, tiba-tiba dia haid ketika mengandung. Ketika itu, iddah dia kira dengan haid. Dia kira dah. Sebab apa? Sebab ketika mengandung tu, dia dah haid. Apa? Kira dengan haid. Tu bagi orang zina. Bagi orang berzina. Bagi orang biasa yang tak berzina ni, sehingga wada' juga. Sehingga wada' juga. Sehingga apa? Beranak juga. Kalau orang berzina,
Tak boleh. Beranak tu tak kira iddah. Sebab apa? Sebab tidak ada penghormatan syarak pada orang berzina yang hasilnya ngandung tu melalui zina. Tak boleh. Tak ada. Maka tak ada lah iddah melalui beranak anak. Lepas tu iddah kira kok mana? Kira kok haid. Lepas tu kena kira kok haid tu bila? Lepas mengandung lah. Hak tu pada ghalib. Dah kalau ketika mengandung dia ada haid, boleh tak kira iddah dia? Boleh. Tu dia. Lepas tu dia kata wa illa, dan jika tidak, ai wa illam lam tahid hamilan, bermakna an tahidha hamilan. Dia berhaid ketika mana hamil tu, maka inqadat iddatuha bil aqra'i. Maka terkiralah, habislah oleh iddahnya seorang itu bil aqra'i dengan quru tadi. Quru apa? 3 kali quru. Maka fala yahrumu talaquha, maka tidak haramlah oleh talaknya hamil min zina tadi. إذ kerana لا تطويل أي لا تطويل العدة حينئذ أي حينئذ انقضت عدتها بالأقرب ataupun حينئذ تحيض حاملا. Gitu juga. Ketika mana dia haid ketika hamil tu, tak ada lah panjang iddah tu, sebab iddah dia kira melalui quru sudah mula. Sebab apa? Sebab dia ada haid, ada suci ketika gandung dah. Tapi kalau tak ada begitu, seperti mana ghalibnya orang mengandung ni tak ada haid, sampailah beranak baru ada haid balik, dia kena tunggu lepas beranak baru jalan dia punya iddah tu. Macam tu. Ni bagi orang mana? Orang zina. Orang yang tak zina tetap wada'ul hamli walaupun bagi haid ni. Okey. Kemudian dia kata afada dzalika asy-Syarqawi, dalam beri faedah akan demikian itu oleh Imam Asy-Syarqawi. Sebab ni orang pernah tanya dulu orang pernah tanya waktu kelas haid kot. Dia tanya apa? Dia tanya, kalau dia orang perempuan tu, dia haid ketika mengandung, kira kok haid ke? Kuruk je lah dia punya iddah tu. Lagi tak sebut ba'dal wad'i juga, kecuali orang zina. Orang zina tak. Orang zina dia tak dihormati syarak. Bila tak dihormati syarak, dia tak boleh kira iddah dia itu dengan mengandung. Bahkan bila dia mengandung, tak kira lagi iddah tu dia kira selepas daripada mengandung. Lepas tu dia kata, kalaulah dia tengah mengandung tu keluar haid, kira dah. Kira dah. Urut tu. Jadi nisbah iddah beranak tu tak kira oleh syarak sebab dia mengandung disebabkan zina, bukan dengan sebab nikah. Afada dzalika asy-Syarqawi, telah beri faedah akan demikian tersebut itu fa'il oleh Imam Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir jilid yang kedua muka surat 300. Wadh-dhiharu, dan maksud lisan yang ke-20 adh-dhiharu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.